Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 10 akan membentangkan tentang penggunaan alat komunikasi canggih dan aplikasinya bagi memudahkan operasi di dalam industri perkapalan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Azim bin Saleh, Muhammad Mustaqim bin Muhammad Nusultan dan Ade Wajdi bin Izhar, iaitu saya. Untuk pengenalan, untuk makluman, industri perkapalan sangat penting dalam ekonomi negara dengan peratusan 90% perdagangan dunia dilakukan melalui jalan laut. Hal ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan jumlah kapal dari pelbagai jenis dan fungsi. Maka kemalangan di atas jalan laut juga tidak dapat dielakkan. Antara kemalangan yang sering berlaku adalah seperti pelanggaran kapal, pertumpahan minyak, kejadian dirompak lanun dan lain-lain. Hal ini terjadi kerana kurangnya keberkesanan sistem komunikasi dalam industri perkapalan ini. Jadi, projek kami pada kali ini dengan membina alat komunikasi yang mampu memudahkan pengurusan industri perkapalan. Kajian lepas tentang alatan komunikasi canggih dalam bidang perkapalan ialah sistem komunikasi amat penting dalam bidang perkapalan. Walau bagaimanapun, Malaysia masih kurang dengan kemahiran dan pengetahuan dalam industri perkapalan. Seterusnya, kelemahan mampu menimbulkan risiko keselamatan dan urusan lain. Seterusnya, Malaysia terancam oleh kuasa laut lain. Dan akhir sekali ialah Malaysia menyertai pertubuhan antarabangsa. Kaedah. Terdapat berbagai kaedah yang boleh digunakan untuk menggantikan teknologi lama kepada teknologi baharu dalam industri perkapalan. Baik dari segi komunikasi, pergerakan bacaan cuaca sehingga ke dalam sistem pemotoran kapal telah diubah dan selari dengan kemajuan teknologi. Antara teknologi-teknologi canggih yang terbaru adalah telegraf. Telegraf berfungsi untuk mengirim dan menerima pesanan dalam bentuk kod Morse dalam lingkungan jarak yang jauh. Penghantaraan menggunakan frekuensi gelombang radio. Kebanyakan industri perkapalan banyak menggunakan teknologi telegraf bertujuan untuk menyembunyikan maklumat dan disampaikan daripada orang lain. Contoh, Navy ataupun tentera laut menggunakan telegraf sebagai medium komunikasi. Marine VHF Radio berfungsi dalam situasi yang sangat darurat. Ini kerana pihak Coast Guard akan sentiasa memantau alatan ini selama 24 jam. Setiap kapal akan memiliki dua teknologi Marine VHF Radio. Untuk urusan, mereka akan mempunyai dua frekuensi penting, iaitu frekuensi 16 digunakan untuk keadaan darurat ataupun panggilan darurat sehingga peringkat keselamatan. Frekuensi 13 digunakan untuk berkomunikasi antara satu kapal ke kapal lain di tengah laut apabila terdapat informasi penting. Handheld VHF Radio hanya mempunyai power maksima 6 watt dan antena yang pendek untuk alat komunikasi. Ini hanya digunakan untuk komunikasi yang dekat sahaja, iaitu 5 mil antara satu sama lain. Alat komunikasi ini juga boleh diubah jarak dengan menambahkan external antena. Kebanyakan alat komunikasi ini digunakan oleh kapal-kapal kecil sebagai medium ketika darurat dan tidak mampu berlayar di tengah laut. Handheld VHF radio juga dikenali sebagai walkie-talkie, telefon satelit. Berbeza dengan telefon yang sering kali kita gunakan yang mempunyai pencauan di darat, telefon satelit meletakkan pencauannya di udara. Ini membolehkan telefon satelit untuk menghantar isyarat dengan jangkauan yang sangat luas sehingga di kawasan tidak mampu diakses oleh telefon biasa. Penggunaan telefon satelit tidak terbatas, bahkan boleh digunakan di pegunungan ataupun lautan. Big Data. Big Data adalah satu teknologi terkini yang termaju pada zaman sekarang. Walau bagaimanapun, Big Data masih dalam proses perancangan. Big Data menggunakan teknologi komputasi awan ataupun dikenali sebagai cloud. Dengan sistem ini, semua pihak yang berkepentingan dengan navigasi laut boleh mengakses pusat data ini, seperti jalan laut, jalan udara dan juga jalan darat. Semua pihak dapat saling bekerjasama dengan konsep yang sama sehingga proses komunikasi boleh dijalankan dengan mudah dan cekap. Sistem ini tidak sahaja boleh memudahkan komunikasi antara kapal yang sedang berlayar dengan kapal yang lain, tetapi juga memudahkan urusan antara kapal dengan pemanduan di darat onshore. Untuk antarmuka, kami menggunakan telefon satelit. Untuk mengaktifkan telefon satelit ini, hanya menekan butang yang dibulatkan di dalam gambar raja sehingga paparan keluar seperti diraja.
Seterusnya, untuk menambah kenalan baru, tekan menu gerakkan cursor ke phone book dan tekan butang select. Seterusnya, tekan butang option. Kemudian gerakkan cursor ke new contact dan tekan butang select. Kemudian gerakkan cursor untuk mengisi butiran seperti di dalam raja. Kemudian gerakkan cursor ke save dan tekan butang select. Untuk menghantar mesej, tekan butang menu di paparan utama. Selepas itu, gerakkan cursor ke messaging dan tekan butang select. Gerakkan cursor ke new message dan tekan butang select. Untuk memasukkan data kepada siapa hendak di message, tekan butang option. Gerakkan cursor ke add recipient dan tekan butang select. Gerakkan cursor ke phone book dan tekan butang select. Kemudian, gerakkan cursor ke kenalan yang hendak di message, tekan butang select. Setelah itu, gerakkan cursor ke kotak chat dan boleh menaik mesej. Setelah siap menaik, tekan butang option dan gerakkan cursor ke send. Tekan butang select. Untuk membuat panggilan, tekan butang contact di paparan utama dan pergi ke bahagian phone book. Gerakkan cursor untuk memilih kenalan, kemudian tekan butang yang dibulatkan di dalam raja. Kelebihan alatan komunikasi canggih bagi industri perkapalan ialah: yang pertama, memudahkan komunikasi. Yang kedua, keselamatan anak kapal terjamin. Yang ketiga, dapat meramal cuaca. Yang keempat, dapat memudahkan urusan pihak pentadbiran. Dan yang terakhir ialah memperluaskan penjelajahan maritim. Komen dan cadangan. Pertama, penambahbaikan sistem yang boleh diakses oleh penerbangan laut bagi memudahkan urusan pencarian ataupun pertolongan oleh pihak udara kepada pihak laut apabila sebuah kapal mengalami masalah. Kedua, memperluaskan jaringan sesebuah alat komunikasi supaya boleh digunakan di mana-mana sahaja, seperti alat komunikasi handheld VHF radio yang hanya digunakan oleh kapal-kapal kecil sahaja. Apabila kapal-kapal kecil ini ditolak air ke kawasan yang tidak diketahui mereka, menyukarkan mereka dan menyebabkan masalah untuk berkomunikasi oleh pihak lain. Oleh itu, dengan menambahkan jaringan keluasan, sekurang-kurangnya kapal ini boleh berhubung dengan kapal lain untuk memperolehi maklumat dan juga pertolongan. Yang ketiga, walau bagaimanapun, kesemua teknologi elektronik ini akan mengalami masalah kerana mereka menggunakan teknologi elektronik. Antara masalah adalah seperti putus talian ataupun rosak. Oleh itu, perantaraan komunikasi manual seperti semafor, flashing light dan juga signal flag amatlah penting kerana tidak akan mengalami masalah. Asas perantaraan komunikasi manual haruslah sentiasa diingati oleh setiap kapal. Abstrak. Projek ini bertujuan untuk menaik taraf teknologi komunikasi yang sedia ada kepada lebih canggih dan berkesan. Hal ini sangat penting apabila kapal-kapal industri mengalami masalah di tengah lautan luas. Peralatan canggih seperti telefon satelit mampu menyelamatkan mereka dengan menghantar mesej ke pihak berkuasa ataupun kapal-kapal yang berhampiran. Sememangnya teknologi telefon satelit telah wujud, tetapi kita mampu meningkatkan keupayaan telefon satelit ini ke peringkat yang lebih tinggi. Kesimpulannya, alatan komunikasi memainkan peranan yang penting dalam perindustrian perkapalan. Hal ini kerana seiring dengan kemajuan teknologi pada zaman ini telah banyak mengubah cara untuk berkomunikasi dengan lebih efisien. Industri perkapalan Malaysia mampu berjaya sehingga hari ini kerana dengan bantuan alatan komunikasi yang canggih yang dapat membantu untuk menguruskan dan memudahkan urusan.
Teknologi ini akan terus berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Lebih banyak alatan yang akan dibangunkan dan dinaik taraf. Alatan komunikasi akan menjadi lebih canggih dan akan membantu memajukan lagi industri perkapalan di Malaysia ini.